Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali untuk menyambung perbincangan kita daripada tajuk ilmu faraid ini, iaitu sekarang ni kita telah berada pada tajuk bahagian orang waris-waris yang menerima bahagian sebanyak 1/6 daripada pusaka. Okey, 1/6 ni adalah merupakan bahagian-bahagian fardu yang merupakan bahagian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebut bahagiannya dinyatakan di dalam dalam Al-Quran Al-Karim, ya. Jadi kita telah bincangkan sebelum ini daripada orang-orang yang mendapat 1/6 ini terdiri daripada ayah, datuk, nenek, ibu. Okey. Sekarang ni kita nak masuk kepada tajuk cucu perempuan. Waris yang seterusnya iaitu cucu perempuan. Baik, dari segi dalilnya, bagaimanakah cucu perempuan ini mendapat 1/6? Okey, dinyatakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, lil ibnati an-nisfu wa lil ibnati ibni as-sudus takmilatan as-sulusain wa ma baqiya falil ukht. Daripada yang bermaksud Rasulullah telah menghukumkan bagi anak perempuan menerima 1/2 jika dia seorang, dan bagi cucu perempuan pula daripada anak lelaki dia akan memperolehi 1/6. Ini bagi mencukupkan bahagian sebanyak 2/3 yang mana Allah peruntukkan kepada golongan perempuan, ya. Golongan perempuan ini Allah bagi kepada mereka dengan bahagian yang maksima yang boleh mereka capai, iaitu bahagian fardu sebanyak 2/3. Dan kalau kita tengok sendiri pun, kalau bahagian 2/3 ni daripada kumpulan fardu yang lain, 2/3 ni bahagian yang paling besar lah, kan. Dan penerimanya adalah kalangan wanita lah. Okey, dan bakinya bagi saudara perempuan. Jadi saudara perempuan ini dia akan menerima baki ini dalam bentuk asabah ma'al ghairi. Okey, macam tu. Tak bergerak. Okey, jadi bagaimanakah cucu perempuan ini menerima bahagian 1/6? Layak menerima 1/6 ini, iaitu mereka ini apabila mereka bersama dengan seorang anak perempuan, mesti apabila bersama dengan seorang anak perempuan serta tiada cucu lelaki dan juga anak lelaki bersama mereka. Okey, dari sudut bilangan tidak dihadkan kepada cucu perempuan ini berapa orang. Kalau macam anak perempuan tadi mesti seorang, di mana anak perempuan ini akan mendapat 1/2. Jadi 1/2 masih berbaki lagi 1/6. Bahagian 1/6 inilah diperolehi oleh cucu perempuan daripada anak lelaki. Daripada anak perempuan tak dapat lah. Jadi bagi mana di mana untuk mencukupkan bahagian sebanyak 2/3. Okey, boleh nampak tak macam mana? Jadi kita tunjuk sikit dalam bentuk gambar rajah. Baik, contohnya macam ni, untuk mudah faham sikit, si mati, okey, dia ada seorang anak perempuan. Okey, manakala anak lelaki dia mati dulu. Okey, anak lelaki mati dulu. Okey, kemudiannya anak lelaki ni dia ada seorang cucu perempuan, ada seorang anak perempuan, ataupun hubungan dia dengan si mati ni merupakan cucu lah, kan. Cucu perempuan. Okey, cucu perempuan. Jadi anak perempuan dalam kes ni dia dapat 1/2 sebab dia seorang, kan. Dia seorang dan tidak ada anak lelaki yang menyebabkan dia ni menerima secara asabah. Maka
bila dia seorang, dia dapat 1/2, masih berbaki lagi 1/6. Kenapa 1/6? Sebabnya bila dicampur dua ni menghasilkan bilangan sebanyak 2/3. Jadi Allah memperuntukkan 2/3 ni sebagai bilangan yang paling besar lah, yang mana Allah berikan kepada perempuan. Okay. Jadi di situ 1/6 ni kalau ada cucu perempuan daripada anak lelaki, bukan daripada anak-anak perempuan, daripada anak lelaki, yang mana anak lelaki ni mati dulu, cucu perempuan ni boleh ambil bahagian ni, dan tidak disyaratkan bagi cucu perempuan ini mesti seorang. Anak perempuan mesti seorang, okey, sebab dia mengambil 1/2. Tapi untuk cucu perempuan ni boleh, maknanya kalau lebih daripada seorang pun tak ada masalah, kan? Tidak ada masalah, dia boleh berkongsi. Bahagian dia nanti dikongsi sama banyak lah. Okey, macam tu. Kalau seorang, lagi-lagi lah boleh. Kalau lebih, tidak ada masalah. Itu cara dia. Syarat dia untuk cucu perempuan ini mendapatkan bahagian 1/6 ini macam mana? Pertama, anak perempuan mesti seorang. Kalau lebih daripada seorang, dia tak akan dapat dah. Sebab anak perempuan bila dia lebih daripada seorang, dia akan dapat 2/3. Jadi bila 2/3, dah ambil dah. Tak ada lebih dah, kan? Kalau seorang baru 1/2, jadi ada lebih lagi 1/6. Jadi sebab tu cucu perempuan ni boleh dapat 1/6 ni. Jadi mesti anak perempuan ni bilangan dia seorang, tak boleh lebih daripada seorang. Kalau lebih daripada seorang, dia akan dapat 2/3. Jadi tiadalah bahagian untuk cucu perempuan. Kedua, tiada anak lelaki yang menyebabkan golongan cucu terhalang. Okey, anak lelaki dia akan mengambil asobah, kan? Jadi hak perempuan pun tak dapat bahagian fardu lah, dia masuk bahagian asobah dengan lelaki. Bahagian cucu terhalang terus bila ada anak lelaki. Kemudiannya yang menghalang cucu perempuan juga untuk mendapat 1/6 ini apabila ada cucu lelaki. Kalau di sini ada cucu lelaki, sebab cucu lelaki ni akan mengambil asobah. Jadi dia tak ada lah bahagian fardu, dia akan pergi pada bahagian asobah. Tu cerita dia. Jadi penghalang dia untuk mendapat 1/6 ni, satu, anak perempuan yang lebih daripada seorang, anak lelaki yang menyebabkan mereka ni dapat asobah, tak ada baki lah. Okey, dan mereka ni akan menghalang cucu, golongan cucu daripada terima kalau ada anak lelaki. Kemudiannya cucu lelaki ni akan menyebabkan tak dapatlah bahagian fardu, dia terpaksa berkongsi pada bahagian asobah. Okey, itu dia. Boleh faham kan? Baik, untuk memahamkan lagi kes ini, kita tengok pada contoh dia. Ni sebenarnya saya rasa dah buat dah ni, sebab kita ada kes ni baru saya teringat. Okey, tak apalah, kita ulang sikit. Soalan calon wakil rakyat mati meninggalkan seorang anak perempuan, 2 cucu perempuan. Okey, adik lelaki sebapa dan nenek sebelah ayah dengan simpanan berjumlah 70,000. Okey, macam tu kan? Macam mana nak buat? Okey, jadi ada nenek, okey, kemudiannya ada seorang anak perempuan, ada seorang adik-beradik lelaki sebapa kepada si mati, dan ada 2 orang cucu perempuan daripada anak lelaki yang mati dulu. Jadi bila kita dah susun macam tu, barulah kita buat kepada jadual pengiraan dia. Okey, maka kita akan dapati gambar rajahnya, jadualnya akan jadi seperti berikut. Nenek, kemudiannya anak perempuan, cucu perempuan ada 2 orang. Okey, kemudiannya saudara sebapa lelaki. Macam tu. Boleh kan? Jadi nenek, kalau nenek dapat berapa bahagian dia? 1/6. Nenek tak ada bahagian lain, dia cuma 1/6 je. Dua-dua nenek dia akan dapat 1/6. Nenek daripada sebelah ibu ataupun nenek sebelah bapa. Cuma kena tahu siapa yang menghalang nenek. Kalau nenek sebelah ibu, dia terhalang dengan ibu kalau ibu ada. Kalau nenek sebelah bapa, dia terhalang dengan bapa kalau bapa masih lagi ada. Ataupun kalau ibu ada, nenek sebelah bapa juga terhalang dengan ibu. Okey, macam tu. Jika tidak ada halangan, maka bolehlah dapat 1/6. Anak perempuan, bila dia seorang, 1/2. maka dia akan dapat 1/2. Cucu perempuan, 1/6. 1/6. Mengikutkan
untuk bahagian 2/3. dia panggil takmilatan lisulusain, mencukupkan bahagian 2/3. Dia dapat 1/6. Okey. Anak saudara sebapa lelaki, dia akan dapat asabah sebab dia lelaki ya. Okey. Jadi sekarang ni cucu perempuan walaupun 2 orang dia berkongsi kalau seorang tak ada masalah lah. Jadi kita buat hak 2 terus. Nak tengok macam mana. Okey, jadi kita pun tengok sini pengiraan dia. Jadi 6 2 boleh masuk pada 6 dengan 6 sama. Jadi asal masalahnya adalah 6. Okey. Jadi kemudiannya kita akan tengok bahagian dia. 6 ni adalah pecahan yang perlu kita pecahkan daripada ni. Selepas kita satukan dia punya dia punya pecahan ni. Jadi 6 bagi 6 dapat 1 dapat 1 6 bagi 2 3 dapat 1 3. Okey, 6 bagi 6 1 juga. Okey, jadi sekarang ni 1 campur 3 4 1 5. Jadi 6 tolak 5 baki lagi 1. Okey sebab kita tolak macam tu. Cuma sekarang ni macam mana nak adakah dah selesai dah ni? Tak lagi. Sebabnya sini kalau kita tengok cucu ni ada 2 orang. Okey, 1. Okey, jadi jumlah dia ada 2 orang. Kalau macam kata dalam macam ni, kita ada 2 ni. Cucu perempuan ada 2. Kalau kita bagi je 1 tu kepada 2 bahagian. Sebab dia tak ada lelaki dengan perempuan. Kalau ada lelaki dengan perempuan mungkin suka. Jadi sekarang ni kita nak bahagikan ni. Kan? Kita nak bagi pada 2 orang ni kan? Iyalah. Sekarang ni macam mana kita nak bahagikan satu ni? Berapa bahagian dia? Satu ni untuk 2 orang ni. Adakah setengah-setengah? Memanglah setengah-setengah. Tapi kita kena dapatkan nombor bulat. Cerita dia kita tak boleh biarkan dalam bentuk perpuluhan ataupun kalau satu lagi kaedah kadang-kadang kalau macam rakan-rakan daripada perancangan kewangan ni biasa dia suka letak dalam bentuk peratusan. Jadi sebenarnya dalam kaedah faraid ni dia tak ada peratusan. Dia mesti dapatkan nombor bulat. Itu cerita dia. Okey. Jadi kalau katakanlah ada buku faraid yang mana letak dalam bentuk nombor perpuluhan ataupun peratusan tu kurang tepat sebenarnya. Boleh sebenarnya dapat macam tu kan, mungkin kaedah matematik apa semua akan dapat macam tu kan. Tapi sebenarnya kalau faraid ni dia nak nombor bulat. Okey. Jadi macam mana? Jadi sekarang ni 1 tak boleh nak bagi dengan 2. Jadi kita ambil 2 ni darabkan dengan 6. Maka kita akan dapat asal masalah baru 2 darab 6 12. Jadi darabkan dengan semua ni 2 darab 3 6. Jadi 1 ni darab 1. 1 sebab 2 darab 1 2. Jadi bagi 2 dapat 1 1. Kemudiannya yang ni 2. Maka kita akan dapat 4 10 12. Okey. Samalah. 12. Jadi tak ada masalah. Betul lah tu. Barulah kita bahagikan dengan RM 70,000. 70,000 bahagikan dengan 12. Asal masalah yang terakhir. Ataupun kita panggil apa ni? Asal masalah yang terakhir ni sebagai sah masalah. Ataupun satu lagi istilah dia tashih. Yang pertama ni asal masalah. Kan? Kalau yang kedua ada 2, 3 apa semua. Yang sebelum yang terakhir tu kita panggil lagi asal masalah. Tapi yang terakhir kita panggil sebagai sah masalah ataupun tashih. Jadi kita bahagikan dengan 12. Maka satu bahagian kita akan dapati berjumlah RM daripada 70,000 kita akan dapat 5833. 5833.33 untuk satu bahagian daripada 70,000. Setelah kita bahagikan pada 12. Jadi jumlah ini nanti barulah kita darabkan dengan setiap daripada bahagian masing-masing. Kan? Baru kita dapat jumlah dia berapa. Kan? Setiap dia punya bahagian daripada 70,000 yang diperolehi oleh waris-waris ini, yang ditinggalkan oleh si mati. Baik, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, yang ni ni kes berlapis. Kes berlapis kita tinggal dulu. Tak berlapis ni.
Dia 2 lapis tak? 2 lapis. Okey, tak apa. Kita ambil dulu. Cuba buat. Try buat ni sebenarnya di pengenalan ni soalan ni kepada level kedua. Yang kita bincang ni sebenarnya level basic. Ni soalan pengenalan untuk bawa pada level kedua. Okey. Seorang suami meninggal dunia iaitu pada tahun 1970 dan meninggalkan isteri yang kemudiannya meninggal pada tahun 2000. Dan juga seorang anak lelaki Rahmat dan 2 orang anak perempuan. Tapi Rahmat ni mati dulu daripada ibu dia iaitu isteri kepada si mati, iaitu setahun sebelum itu, iaitu pada tahun 1999. Dan dia mempunyai seorang anak lelaki dan juga seorang anak lelaki dan juga anak perempuan. Okey, takat tu Kalau ada 2 anak perempuan tu Ustaz. Kau nak gunakan statement atas ke nak gunakan gambar raja bawah? Dia kata ni ada seorang anak lelaki, seorang anak perempuan. Jadi kes ni bukan kes 1/6 ni. Ni kes asobah ni. Okey. Kita tukar jadi anak perempuan. Cucu perempuan belaka. Dua-dua tu. Cucu perempuan. Betul. Dia kes ni betul. Kita dah cucu lelaki. Sebabnya nanti kita akan tengok. Okey, baik. Jadi kita nak buat macam mana? Okey. Mula-mula kita selesaikan kes si mati dulu. Yang lah mati pada tahun 70. Okey, maka masa dia mati tahun 70, yang tinggal masa tu siapa? Isteri. Okey. Isteri. Kemudiannya Rahmat, iaitu anak lelaki, dan 2 orang anak perempuan. Ni kes yang pertama, kematian yang pertama, iaitu si mati pada tahun 1970. Okey. Jadi dalam kes ni isteri akan dapat berapa? Ada anak. Bila ada anak 1/8. maka isteri akan dapat 1/8. Maka anak-anak akan dapat asobah disebabkan ada Rahmat, anak lelaki. Okey, maka asal masalahnya kita ambil hak pembawah dia 8. Maka isteri akan dapat 1, bakinya 7. 7 tak boleh nak bagi. Sebab apa? Sini saham dia adalah 2, 1, 1. Jumlah dia adalah 4. Jadi 7 nak bagi pada 4 bahagian tak boleh. Kita jangan ikut kepala. Kita kena ikut bahagian dia. Kalau sama berlainan jantina. Kalau sama satu jantina tak ada masalah. Lelaki saja atau perempuan saja, barulah kita ikut kepala. Tapi kalau macam ni, kita kena ikut bahagian dia. Okey. Jadi 7 nak bagi 4 tak boleh. 4 ni darabkan dengan 8. Okey. Kita letakkan 4 di atas. Okey. Maka kita darabkan. 4 darab 8, kita dapat asal masalah baru, iaitu 24. 8 darab 4, 24. 32. Silap. 8 darab 4, 32. Okey, jadi 4 darab 1, 4. Jadi 4 darab 7, 28. Okey, kita akan dapat 28. Ataupun boleh juga nak lebih pantas lagi, 28 ni kita bagikan dengan 4 lah. Kan? Ataupun nak lebih pantas lagi, kita buat macam ni. 7 darabkan dengan 2. Bahagian Rahmat. 7 darab 2, 14. 7 darab 1, 7. 7 darab 1, 7. Maka jumlah ni akan dapat balik 28. Betul kan? Dapat juga 28. Jadi sebab kalau kita darab 28, 4 darab 27 dapat 28, kita kena pecah pula balik. Kena buat satu lagi kolom. Jadi ada satu lagi kaedah yang lebih pantas. Okey, itu selesai untuk kematian yang pertama. Kemudiannya yang mati keduanya siapa? Rahmat mati kedua. Ni pengenalan kepada cara pengiraan kematian berlapis. Ni kalau orang pandai Excel ni cukup cantik ni. Boleh buat ni. Okey. Jadi bila mati kedua, tengok siapa waris dia. Bila Rahmat mati yang kedua, kan? Siapa waris dia? Waris dia adalah cucu. Pertama, dia waris dia, anak-anak dia, mak dia, adik-beradik seibu sebapa. Adik-beradik seibu sebapa dapat tak? Adik-beradik seibu sebapa.
Mungkin boleh dapat. Mungkin boleh Tapi dapat. kita letak dulu kat dalam pun. Tu ada confuse tu. Okey, jadi kita tengok rahmat. Jadi isteri pada hak yang mati pada tahun 70 ni merupakan ibu dia. Jadi di sini dia punya pangkat dia adalah ibu. Okey. Kemudiannya rahmat ni ada anak. Kan? Dua orang anak. Iaitu hubungan dengan si mati cucu. Cucu lelaki seorang, cucu perempuan. Maka dia dapat asabah. Ni bukan. Tak boleh letak sini. Kita letak sini. Cucu. Dia ada cucu lelaki seorang, cucu perempuan seorang. Okey. Jadi macam tu. Cuma sekarang ni adik-beradik dia dapat tak? Tak dapat. Kenapa tak dapat? Sebab si mati meninggalkan anak lelaki dan juga anak perempuan. Okey. Dia yang menyebabkan adik-beradik dia tak dapat ni, adik-beradik Ahmad tak dapat ni dengan sebab apa? Ada Dan cucu lelaki. Sebab cucu lelaki dia dapat asabah. Sebab kalau tidak ada cucu lelaki, kan, ada hak ni katakanlah sini perempuan juga, maka di sini dia akan dapat asabah. Adik-beradik perempuan akan dapat asabah, dipanggil asabah ma'al ghairi. Tapi di sini bila ada cucu lelaki, dia dah ambil asabah, maka tak adalah bahagian untuk adik-beradik. Jadi adik-beradik sini tak ada untuk bahagian dia. Jadi kita kira macam tu. Jadi ibu di sini layak dapat 1/6. Kerana ada keturunan ke bawah. Ada keturunan ke bawah, maka ibu akan dapat 1/6. Okey. Kemudiannya cucu, sebab ada cucu lelaki, dia dapat asabah. Okey. Lelaki dipanggil asabah bin nafsi, perempuan dipanggil asabah bil ghairi. Okey. Adik-beradik tak ada lah. Jadi sekarang ni barulah kita pergi kepada 6. Kita ambil sebagai asal masalah untuk kes yang kedua. Sebab ada satu saja bagi fardu, maka ibu akan dapat 1/6 tu, satu, baki dia 5. Jadi 5 ni tak boleh nak bagi. Sebab apa? Sini bahagian dia ialah 2, 1. Jumlah dia 3. Jadi 5 tak boleh nak bagi dengan 3. Jadi 3 ni kita naikkan ke atas. Darabkan dengan 6. Maka kita akan dapat asal masalah baru. Jumlah dia 18. Maka 3 darab 1, 3. 3 darab 5, 15. Ataupun 5 darab 2, 10. 5 darab 1, 5. Jadi sama juga. Baik. Selesai situ. Sekarang ni kita dah ada 2 kematian dengan pengiraan yang berbeza. Macam mana kita nak satukan pengiraan ini? Jadi kita ambil jumlah bahagian rahmat tadi. 14. Okey. Jadi 14 dengan 8 ni boleh kecil tak nombor dia? Boleh. Boleh sifir berapa? Kita buat sifir 2 lah. Sifir 2 Okey. Sifir 2, jadi kita pastikan berapa? Sifir tu je 7. 7. Apa ni? 14 bagi 2, 7. Hak ni 9 9. Okey. Jadi lepas tu kita nak buat macam mana? Jadi yang ni kita darabkan di sini. Kan? Letakkan di sini. Darabkan dengan semua dalam kolom ni. 9 ni darabkan dengan 32. Yang ni kita naikkan ke atas. Kan? Yang ni kita darabkan sini. 9 tu darab dengan 9 darab dengan hak yang ni, kolom hak ni. Hak yang rahmat dapat ni. Kan? Bahagian dia. 9 darab 32, kita akan dapat asal masalah dia berjumlah berapa? 27. 9 darab 32. 9 darab 32. 9 darab dengan 32. 288. 288 Okey. Boleh jadi 288 asal masalah yang baru Okey. Jadi 9 ni bila kita letak sini, okey. 9 ni darabkan dengan hak yang dalam ni. 9 darab 4 36. 9 darab 7 bagi anak perempuan 63. Ini pun sama 63. Okey, selesai untuk hak yang 32 tadi. Kan? Yang 32 darab 9.
Sekarang ni kita pergi darab yang dekat sebelah sana saya. 9 darab dengan 4 je. 9 darab 4 bahagian isteri. Ketika mana? Ni kan. Okey. 9 darab 4. Okey, boleh Boleh Okey, sekarang ni bahagian rahmat tak ada ni. Sebab bahagian rahmat ni dibahagikan kepada waris-waris dia, siapa kan? Jadi sekarang ni kita nak ambil bahagian rahmat. Kat mana bahagian rahmat ni? Hak yang bahagian rahmat 14 ni. Tak tahu berapa jumlah dia ni. Kan sini kan? Dia duduk di sini. Jadi sekarang ni berapa? 7 kan? Jadi 7 ni darabkan dengan hak dalam ni pula. Okey, 7 darab 3 21. Gitu. Boleh? Lepas tu siapa lagi? Cucu. Kan? Iaitu anak-anak rahmat kan? 7 darab 10, 70, 7 darab 5, 35. 7 darab 5, 35 kan? Okey. Barulah kita boleh gabungkan. Berapa? 288 36 campur 21 5 57 berapa? 57. Betul 57 63 70 35. Cuba kira. Dapat tak 288? Tadi 57 63 campur dengan 70 campur dengan 35 256. 256. Ada kat mana silap ni? Kena cari. 57 campur 63 57 campur dengan 63 campur 63 campur dengan 70 campur dengan 35 288. Betul? Betul 288 Okey. Sekarang ni selesai gabungan di antara jumlah kematian pertama dan juga kematian kedua. Okey. Sekarang ni ada orang mati yang ketiga iaitu isteri ataupun ibu pada rahmat. Mati kemudian. Okey. Boleh Jadi sekarang ni sini mati. Ibu ni iaitu isteri mati pada tahun 2000. Kan? Mati 3. Kes kematian ketiga. Okey. Ni memang lapis ni. Kalau macam ni dah memang kit lapis dah jawab dia. Kena hati-hati sikit. Sebab tu kalau kita katakanlah ramai yang beli faraid ni kan, kalau saya silap kira, jadi ada orang boleh betulkan. Tu keuntungan dia. Kalau kita seorang je tahu, orang lain tak tahu, apa benda kira ni, nombor banyak-banyak. Okey. Jadi sekarang ni bila dia mati, tengok siapa waris yang tinggal. Waris dia. Dua orang anak perempuan dan juga cucu. Kan? Cucu, okey. Baik. Dua orang anak perempuan ni ambil balik. Sebab dia anak perempuan ni dapat. Okey. Sekarang ni cucu ni. Cucu ni macam soalan dia. Adakah anak-anak rahmat layak mewarisi ibu rahmat? Iaitu isteri kepada semati. Boleh mewarisi tak? Baik. Dalam keadaan ini, kalaulah katakanlah cucu ni adalah semuanya cucu perempuan. Okey? Kalau semua ni cucu perempuan, maka dia tidak dapat. Sebab apa? Sebab dua orang anak perempuan ni dah dapat 2/3. Dapat 2/3, maka dia tak dapat dah. Sebab habis bahagian kalau cucu perempuan. Tapi disebabkan ada salah seorang cucu ni adalah ada cucu lelaki. Maka akan dapat asabah. Dapat asabah. Jadi cucu perempuan ni asalnya kalau tidak dah tak dapat dah ni sebab dah dua orang. Kalau seorang dia boleh dapat 1/6, yang ni 1/2. Tapi bila dua orang dah ambil 2/3, yang ni tak ada lah. Mujur. Nasib baik ada cucu lelaki, ambil asabah. Yang ni dipanggil dalam kaedah kaedah istilah ilmu faraid, lelaki ni dipanggil sebagai akhul mubarak. Akhul mubarak istilah dia.
Iaitu saudara lelaki yang membawa tuah. Kalau tidak tak dapat ni. Sebab apa? Dah terdinding dengan 2 orang anak perempuan. Tapi dengan disebabkan ada hak lelaki, boleh dapat semula. Walaupun bahagian asobah. Ni dipanggil akhul mubarak. Okey. Okey. Jadi cucu ni dapat. Cucu lelaki, cucu perempuan. Baik. Jadi kiraan dia anak perempuan akan dapat 2/3, cucu lelaki dan cucu perempuan asobah. Tak buat dah ni. Macam tak buat dah ni. Okey, baik. Jadi asal masalah dia 3. Ni 2, ni 1. Okey. Boleh Jadi dua orang ni tak ada masalah. Sebab dia 2 orang, 1. Kan? Kita boleh bagi macam tu. Cuma sekarang ni 1 ni tak boleh nak bagi. Sebab apa? Sini 2, sini 1, jadi jumlah dia 3. Jadi kita kena darat balik. Sini. Kan? 1 tak boleh nak bagi 3. 3 ni darat naik atas. Jadi asal masalah baru adalah 9. Maka yang ni 3 darat 1, 3. 3. Jadi 1 darat 3, 3. Ataupun 1 darat 2. 1 darat 3 tadi kan. Jadi 3 sini sepatutnya dapat ni. Tapi ataupun kita pecahkan selalu. 1 darat 2, 2. 1 darat 1, 1. Jumlah 3 juga. Okey, boleh Baik. Jadi sekarang ni selesai. Untuk kematian yang ketiga, ni bahagian dia. Cuma sekarang ni macam mana nak gabung daripada kematian pertama, kedua, biar dapat satu jumlah. Kecil kan Ustaz? Dia boleh kecil kan? Kita tak boleh kecil ni. Satu. Maksud saya kita kecilkan tu 57 dengan 9 tu kecil. Jadi sekarang ni kita buat dia. Jadi kita tengok sini. Kita nak gabung. Sebab kita nak gabung ni jumlah ni yang 288 yang sini ni adalah hasil daripada kematian pertama dan kematian kedua. Sekarang ni ada kematian ketiga. Jadi macam mana kita nak gabung dengan kematian pertama dan kedua ni? Jadi kita tengok hak yang saham yang ditinggalkan oleh si mati tadi. Iaitu 57 daripada 288. Jadi 57 ni dengan 9. Kita boleh kecilkan atau tidak? Tak boleh. Tak boleh? Tak boleh Confirm tak boleh. Tak boleh jadi bila tak boleh, okey. Jadi 57 letak di atas sini. Darab 9 darabkan dengan 288. Jadi hak ni naik ke atas sini. Yang ni darab dengan yang ni dalam kolom ni. Okey. Jadi dapat masalah asal masalah baru lah. Memang kita akan dapat asal masalah baru lah sebab yang kematian ketiga. Okey. Jadi kita akan dapat jumlah dia. Okey. 9 darab 288 dulu. 2 5 9 2. Okey. Yang ni kita tak boleh kecil dah kan ni? Tak ada tak? Sini memang dia mati sini kan? 3 ni tak boleh nak kecil Dia sampai sini, kita tengok. Setiap kali habis satu tu, kita tengok boleh kecilkan atau tidak. Supaya nombor yang terakhir nanti tak jadi besar. Tapi kalau tak boleh kecil, kan? Bawa je lah. Macam ni tadi kan? Kita cuba kecilkan kan? Okey. Baik. Sekarang ni, pertama, ini hak yang pertama kita dapat. Asal masalah dia. 9 ni darabkan dulu dengan semua yang duduk daripada kematian hak yang kedua tadi. Jadi 9 darab 63 kita akan dapat 9 darab 63. 567. 567. 567. Lepas tu 9 darab 70. 9 darab 70. 630. 630. 9 darab 35. 9 darab 35. 315. 315. Ni bahagian-bahagian anak perempuan dan cucu perempuan ketika mana kematian kedua. Bila dihimpunkan. Sekarang ni untuk kematian ketiga. Orang yang sama juga. Jadi sekarang ni kita tengok pula berapa bahagian dia. Iaitu 57 ni kena darabkan dengan saham masing-masing pada kematian ketiga. Jadi 57 darab 3. 57 darab 3. 171. 171. Jadi kita tambahkan dengan saham dia yang sebelum tu. Lepas tu 57 darab 2. 57 darab dengan 2. 114. 114. Lepas tu 57 darab 1. 57. Okey. Jadi sekarang ni ini jumlah dia. Barulah kita jumlahkan dia. 2, 5, 9, 2.
Lepas tu 567 campur 171 738. 738. Ni 738 juga. 630 campur 114 744. 744. Lepas tu 315 campur 57. Campur dengan 57. Ha. 372. 372. Baik. Sekarang ni nak tahu adakah jumlah ni sama dengan atas je? Kita kirakan. 744 2592. Dapat balik jadi mana betul? Jadi akhir sekali kan. Maknanya pertama soalan dia, adakah anak-anak Rahmat layak mewarisi ibu Rahmat? Ya. Sebabnya ada cucu lelaki. Kalau tak ada cucu lelaki, ada cucu perempuan saja tak dapat sebab telah terhalang dengan anak perempuan. Baik. Berapakah kiraan bahagian masing-masing waris-waris yang tinggal ini? Maka setiap anak perempuan mendapat 738 per 2,592. Manakala anak lelaki yang mendapat asabah ni, nilaian dia ialah 744. Untuk anak lelaki 744 per 2,592. Bagi anak perempuan 372 per 2,592. Ni baru 3 lapis. 9 darab dengan 3. Okey, itu 9. 9 darab dengan 63 tadi saya. 63 sama juga dengan 567. Lepas tu yang kedua iaitu 57 darab dengan 3, Ustaz kan? 57 darab dengan 3 sama juga dengan 171. 738. Okey, Ustaz. Boleh ya? Jadi sekarang ni kalaulah katakanlah sekarang ni boleh pecik tak nombor ni? Mana? 2592 dengan saham-saham dalam ni. Boleh kecil tak belakang? Boleh kecil. Boleh kecil Sifir berapa? Sifir 2 lah sebelah. Sifir 2 jadi bahagikan dengan 2. 2592 2592 bagi 2. 1296. 1296. Lepas tu 738 bagi 2. 738 bagi 2. 369. 369. Lepas tu 744 744 bagi dengan 2. 372. 372 372 bagi dengan 2. Kita akan dapat 186. 186. Jadi maka ini jumlah dia. Kita kena kecil lah. Sebab apa? Cari hak yang nombor dia kalau kita boleh kecil lagi memudahkan. Jadi maknanya sekarang ni untuk anak perempuan, 2 orang anak perempuan, saham dia ialah 369 per 1296. Okey. Manakala bagi anak lelaki yang mendapat asabah 372 per 1296. Bagi anak perempuan seorang 186 per 1296. Itu akhir sekali jumlah dia. Okey. Ni 2 orang bahagian untuk anak perempuan kan. Lepas tu anak lelaki, cucu lelaki. Ni cucu perempuan. Macam tu. Berat sikit ni soalan ni. Tapi ni pengenalan lah. Jadi sebenarnya kita dah belajar kan. Maknanya bahagian masing-masing ni cara kira ni. Tapi macam mana kalau katakanlah tiba-tiba kes ni tidak diselesaikan lama dah kan. Hari ni baru nak diselesaikan dan telah melibatkan beberapa orang waris telah meninggal dunia kan. Jadi macam inilah cara pengiraan dia. Okey. Ni cara pengiraan dia. Jadi kalaulah kita boleh kecilkan nombor tu, kita kecilkan supaya nombor yang terakhir tu dia tidak jadi lebih besar. Sebab ni baru 3 lapis. Ada hak yang baru-baru ni kawan-kawan saya yang berkursus di yang kawan saya buat kursus di Selangor tu, dia buat kes memang kes munasakhat lah. Dan dia buat menggunakan aplikasi Excel untuk pengiraan tu. Dia ada sebenarnya teknik-teknik dia yang dia berjaya sebab dia mahir Excel. Jadi dia buat maknanya boleh mengira. Cuma dia tak sempat kerana kekangan masa tu, dia tak sempat pergi sampai 15 lapis kematian. Dia cuma boleh pergi sempat 10 lapis saja kan. Jadi sebenarnya kes munasakhat ni antara yang kita kena mahir lah. Tapi kalau katakanlah tak mahir, boleh je kita buat satu-satu lah. Maknanya kematian pertama, lepas tu buat
yang kematian kedua, lepas tu buat yang kematian ketiga, buat satu-satu. Cuma tinggal lagi kan, jawapan tu maknanya bercerai-cerai lah. Kalau macam untuk mudah-mudah macam duit saja tak ada masalah kan. Tapi kalau melibatkan rumah, tanah dan sebagainya kan, aset yang lebih besar, jadi yang macam ni kena belajar jugalah. Dan bagi orang yang belajar ilmu faraid ni, berkenaan dengan munasakhat ni ataupun kematian, maknanya munasakhat ni apa dia? Maknanya menasahkan. Menasahkan ni maknanya memansuhkan hak yang sebelum tu, pengiraan sebelum tu. Jadi oleh kerana banyak lebih daripada satu pengiraan, dipanggil munasakhat. Okey, jadi maknanya ada 1, 2, 3 dan boleh pergi lagi seterusnya. Macam tu. Okey, sebab tu dipanggil untuk kematian berlapis ni, di mana pengiraan yang terakhir ni memansuhkan pengiraan yang sebelumnya. Sebab kita dapat jumlah yang terakhir tu kepada waris yang akhirnya tinggal. Itu dipanggil munasakhat. Sebab banyak kes kematian, jadi kita kena kira belaka. Macam tu. Jadi tak apalah, insya-Allah ni peringkat advance nanti kita akan cuba buat dengan lebih tekun lagi soalan macam ni. Ni pengenalan lah. Okey, baik. Okey. Kemudiannya saudara seibu. Kes saudara seibu. Baik. Saudara seibu ni Allah sebut bahagian mereka ni dalam surah An-Nisa ayat 12. Punca kuasa dia daripada surah An-Nisa ayat 12, di mana Allah kata wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu aktsara min dhalika fahum syuraka'u fis sulus. Dan jika si mati yang diwarisi itu lelaki ataupun perempuan yang tidak meninggalkan anak ataupun bapa. Jadi fokus itu anak ataupun bapa. Ini sebab yang bagi untuk saudara seibu yang mendinding mereka, yang menyebabkan mereka terhalang daripada menerima pusaka, siapa? Pertamanya keturunan lelaki ke atas, iaitu bapa. Lepas tu yang menggantikan tempat bapa, datuk. Okay. Kemudiannya anak ataupun keturunan ke bawah, anak, cucu dan seterusnya. Dan ada meninggalkan dan si mati itu ada meninggalkan seorang saudara lelaki, yakni daripada kumpulan seibu, ataupun saudara perempuan juga daripada kumpulan seibu, maka bagi setiap seorang daripada keduanya itu 1/6 jika dia seorang. Tapi kalau mereka ini lebih daripada seorang saudara seibu itu, maka mereka boleh mendapat 1/3 dengan cara pembahagian dia sama banyak di antara satu sama lain, tanpa mengira jantina. Maknanya kalau lelaki sama lelaki pun dapat sama banyak, perempuan sama perempuan pun sama banyak. Kalau berhimpun di antara lelaki dan perempuan pun juga pembahagian dia untuk saudara seibu ni sama banyak. Saudara seibu ni, sebab tu dia untuk tajuk adik-beradik ni, untuk saudara seibu ni dia agak kata mengelirukan sikit. Istilah dalam bahasa Inggeris panggil catchy ke? Kan? Sebab apa? Sebabnya kalau untuk saudara seibu sebapa, saudara sebapa ataupun golongan-golongan lain, cara konsep asas pembahagian di antara lelaki dan perempuannya ialah lizakari mislu hadzil unsayain. Lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Tetapi berlainan dengan untuk adik-beradik seibu, di mana mereka ni kalau berhimpun di antara lelaki dan perempuan, adik-beradik seibu dan sebapa mendapat bahagian sama banyak. Tidak maknanya dapat 2:1. Maknanya lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Jadi sebenarnya bagi orang yang tak belajar ilmu faraid, yang senang-senang menuduh bahawa orang lelaki ni, dia kata orang lelaki ni dapat tak adil, dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Tidak semua keadaan lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Ada keadaan-keadaan, contohnya macam dalam kes saudara seibu ni, lelaki mendapat sama banyak dengan saudara perempuan dia. Jadi sebab tu maknanya kalau orang yang menahmahkan macam kita sebut tadi tu, nampak sangat dia tak tahu ilmu faraid sebenarnya. Dia ambil secara umum dan pukul rata. Jadi tak boleh macam tu. Baik. Boleh jadi kes dia macam tu. Macam mana ni? Jadi kita tengok kes. Untuk kes ni kes lain ni. 2 orang sebapa. Okey.
Oh, salah tekan. Betul. Baik. Jadi bahagian saudara seibu, dia mendapat 1/6 ini apabila mereka ini tinggal, mereka ini cuma ada seorang sahaja. Ada seorang sahaja. Tak kira lah lelaki ke, perempuan ke, kan. Lelaki dan perempuan ni sebenarnya dalam kumpulan saudara seibu dia tidak ada beza. Berlainan dengan saudara seibu sebab apa? Anak lelaki dengan anak perempuan, cucu lelaki dengan cucu perempuan, tu ada beza. Dia ada perbezaan bahagian mereka antara lelaki dan perempuan. Tapi untuk adik-adik seibu ini, dia tidak ada beza di antara lelaki dan perempuan. Sama je kedudukan dia. Okay? Kalau dia seorang, maka dapat 1/6. Kalau bercampur, maknanya kalau lebih daripada seorang, iaitu 2, 3 dan seterusnya, maka dia dapat 1/3. Dan tak kira lah, maknanya mereka ni sama jantina ke ataupun berlainan jantina ke, kan, bercampur di antara lelaki dan perempuan, maka mereka akan dapat 1/3. Kalau lebih daripada seorang. Kalau seorang, tak kira lah lelaki ke perempuan, 1/6. Okey, baik. Saudara seibu, cuma kita kena ingat untuk saudara seibu ni, apakah yang mendinding mereka daripada mendapat bahagian mereka. Tak kira lah 1/3 ke bila mereka lebih daripada seorang, ataupun bila mereka seorang 1/6. Syarat halangan dia sama. Iaitu apa dia? Bagi saudara seibu ni, mereka terhalang dengan waris-waris berikut. Pertama, keturunan lelaki ke atas yang terdiri daripada bapa dan juga datuk. Dan keduanya, mereka terhalang juga jika ada keturunan ke bawah, terdiri daripada anak dan diikuti seterusnya, level cucu dan cicit dan seterusnya. Jadi mesti tidak ada yang ni, barulah adik-beradik seibu dapat. Dan adik-beradik seibu ni, dia tidak ada bahagian asabah. Mereka ni bahagian dia adalah bahagian fardu saja, iaitu 1/6 jika berseorangan. Kalau lebih daripada seorang, 1/3. Dia tidak ada asabah. Kalau adik-beradik, kalau hak lain, kumpulan lain, dia ada juga asabah. Ni tak ada. Okey. Jadi secara ringkasnya, dalam bentuk gambar rajah, kita nyatakan, tadi kita sebut teori je. Takut tak boleh nak membayangkan macam mana. Okey. Jadi si mati, katakanlah si mati. Okey, dia ada saudara seibu. Okey, tak kira lah lelaki ke atau perempuan, tak kira. Jadi halangan dia, pertama, tak boleh ada ayah ataupun datuk. Dia dipanggil keturunan lelaki ke atas, ataupun keturunan ke bawah. Tak kira lah cucu lelaki, anak lelaki ke, kan, anak perempuan ke, ataupun cucu ke daripada keturunan lelaki, cucu perempuan dan seterusnya. Jadi yang membolehkan saudara seibu ni dapat bila tidak ada keturunan lelaki ke atas dan tiada keturunan ke bawah daripada level anak ataupun cucu dan seterusnya. Macam tu. Barulah maknanya adik-beradik seibu boleh mewarisi. Kalau tidak, dia tidak boleh mewarisi. Untuk memahamkan lagi tentang keadaan ini, mari sama-sama kita buat kes sikit. Selesaikan kes yang berlaku. Seorang juruselam. Okey, juruselam ni, kalau nelayan ni, biasanya nelayan kan, dia sebenarnya, dia sebelum dia menangkap ikan tu, dia ada seorang juruselam, bertugas juruselam. Maknanya dia boleh masuk dalam air tu, kan, tanpa menggunakan balang oksigen, untuk tengok kawasan tu ada air ke tidak, dalam tempoh berapa lama lah, kan. Okey, jadi juruselam ni, kan, cerita dia, juruselam ni mati meninggalkan ibu, baik isteri dan juga adik seibu, seorang adik seibu, dengan jumlah harta sebanyak RM40,000. Okey, jadi macam mana nak buat? Okey, jadi kita buat gambar rajah dia macam tu. Lepas tu baru kita pindahkan dalam jadual. Jadi ada ibu, ada isteri, ada ibu, kemudiannya ada saudara seibu.
Okey, tak kira lah lelaki ke perempuan. Dalam gambar raja ni dia buat perempuan. Tak apa. Sama je sebenarnya. Kalau lelaki pun lebih kurang je. Pengiraan dia. Baik, isteri akan dapat bila tidak ada anak, suami tidak meninggalkan anak, dia dapat 1/4. Okey, 1/4 ni bahagian penuh untuk isteri. Okey, dengan syarat suami tidak ada anak. Baik, ibu akan dapat 1/3. Kenapa dapat 1/3? Ada dua sebab ibu dia ada dua sebab ibu mendapat 1/3. Iaitu pertama, tiada adik-beradik. Adik-beradik tiada meninggalkan adik-beradik seibu sebapa ataupun sebapa. Dia adik-beradik ada seorang sahaja. Syarat untuk ibu dapat 1/3, jumlah adik-beradik si mati tu tak kira lah seibu sebapa ke ataupun seibu ke, tidak lebih daripada seorang. Kalau seorang ataupun tiada, maka ibu akan dapat 1/3. Kalau lebih je daripada seorang, maka ibu akan dapat 1/6, separuh daripada 1/3. Syarat pertama. Dan ibu ni layak mendapat 1/3 dengan syarat yang kedua juga, iaitu tiada waris ke bawah. Tiada waris ke bawah, iaitu keturunan ke bawah tu daripada anak, cucu dan seterusnya. Okey? Jadi ibu dapat 1/3. Manakala adik-beradik seibu, okey, layak mendapat 1/3. Dia seorang. 1/6. Lebih daripada seorang baru 1/3. Okey, 1/6. Kenapa? Tiada keturunan lelaki ke atas, iaitu ayah ataupun datuk. Kemudiannya tiada keturunan ke bawah. Macam tu. Boleh jadi sekarang ni kita tengok. Baik. Jadi pembawah ni tak boleh nak samakan belaka ni. 3 boleh masuk pada 6. 6 dengan 4 tak boleh. Jadi kita dapat asal masalah GSTK dia ialah 12. Okey. Jadi 12 bagi 4 3 darab 1 3. 12 bagi 3 4 darab 1 4. 12 bagi 6 2 darab 1 2. Jadi kita kira dulu. Sama tak dapat atas? 7 9. Baru 9. Jadi kita ada lebih lagi 9 lebih 3. Jadi 3 ni kalau tidak ada orang lain, dia akan pergi kepada Baitul Mal. Kena cari lagi ke Ustaz? Kalau macam kata ada, kena cari ke 3? Kalau ada lagi waris, kita carilah. Kalau memang dah tak ada dah, macam kes ni katakanlah tak ada kan. Dia berhenti setakat ni je. Macam mana boleh tu kita kita tanya dia. Masa kita nak buat siasatan waris tu, nak menentukan lagi kan. Macam ni kan. Jadi kita tanya lagi siapa lagi waris kan. Sebelah atas macam kita belajar kan. Kita tengok belah ayah ada tak ayah tak ada. Ganti datuk tak ada kan. Anak tak ada. Adik-beradik lain tak ada. Yang adanya adik-beradik seibu saja. Baik, pindah kepada adik-beradik ayah. Kan? Cari daripada adik-beradik ayah. Seibu sebapa dan juga sebapa. Tak ada ganti anak mereka. Tidak ada cari lagi cucu mereka. Hak lelaki. Tapi tak ada juga pindah pada hak datuk pula. Siasat lagi. Maknanya sampailah kita cari siapakah yang menghabiskan. Kalau dekat sini tak apa ni punya saudara seibu sebapa, tapi adik-beradik tak ada. Kata adik-beradik dia ada, tapi cucu bawah kan. Mana satu kita nak dulukan, ayah dulu ke cucu dulu? Dia bawah cucu dulu. Dia konsep ni nanti kita akan tengok dalam bahagian asobah. Kategori kita nak cari waris yang menghabiskan bahagian, iaitu bahagian asobah ni. Dia kaedah dia ialah dia buat macam ni. Kaedah dia bunuwah, istilah dia bunuwah, ubuwah, ukhuwah dan umumah. Macam tu. Bunuwah ni keturunan anak ke bawah. Okey? Nombor 1 lah. Mana kita cari dulu. Okey? Kalau tak ada berpindah kepada ayah. Ni ayah. Okey? Ayah saja. Jangan campur persaudaraan. Ayah dulu. Yang ketiga barulah pergi kepada ukhuwah, iaitu adik-beradik.
Adik-beradik ni iaitu adik-beradik sebapa dan juga adik-beradik seibu sebapa. Sebenarnya keturunan lelaki dia lah. Bila tidak ada, barulah pergi pada umumah, pak saudara sebelah ayah. Sebelah ayah, jangan sebelah ibu. Okey. Jadi cari pak saudara sebelah ayah ni terdiri daripada seibu sebapa. Kalau tak ada juga, barulah akhir sekali pergi kepada datuk. Bagian kepada datuk. Jadi turutan dia macam tu. Macam tu. Bunuwah, ubuwah, ukhuwah, umumah. Mana kena cari step by step dia. Sebab tu maknanya yang kita buat carta waris tu adalah cara macam mana nak memandu kita buat siasatan waris masa kita cari ni. Dan waris-waris asobah ni kena duduk dalam kepala. Sebab apa? Selepas kita cari orang yang mendapat fardu, kan, kita tengok siapa lagi yang perlu kita cari, iaitu orang yang menghabiskan baki kalau ada nanti, kan, iaitu orang yang mendapat asobah. Yang tu yang mana kita cari, siasat sampai habis pada keturunan datuk tu, kan, turun lagi datuk, kan. Sebab apa? Sebab nak cari orang yang menghabiskan baki. Bila dah tak ada, confirm dah tak ada, barulah maknanya kita boleh nyatakan bahawa baki ni pergi kepada siapa? Baitul Mal. Jangan terus maknanya berhenti sampai sini, dia beritahu maklumatnya sampai sini. Okey, tak ada. Kan, kita tak buat siasatan. Kan, terus bila ada baki, kita kata Baitul Mal lah. Jangan. Siasat dulu. Biar sampai habis betul-betul. Sebab apa? Sebab pernah berlaku di mana bila siasatan tu tak habis, kan, ataupun waris, mungkin dari segi waris dia tak belajar faraid ini, dia tak tahulah siapa lagi yang perlu dia dinyatakan. Jadi dia beritahu tu, ataupun kalau waris tahu pula, kalau katakanlah waris menyembunyikan, contohnya menyembunyikan orang yang ni, kan, jadi menyebabkan akhirnya bila ada berlaku baki, oleh kerana dalam perbicaraan tak ada dah orang yang menghabiskan, maka yang menghabiskannya adalah Baitul Mal. Keluar perintah mahkamah, kan, Baitul Mal dapat bahagian sekian-sekian. Tiba-tiba selepas dah keluar perintah, tak lama selepas tu, beberapa tahun ke, kan, tiba-tiba ada waris lelaki yang menghabiskan baki. Jadi masa tu dah jadi masalah. Sebab apa? Perintah dah keluar. Jadi nak ambil macam mana? Jadi terpaksa ulang bicara lah. Jadi benda tu akan maknanya menggugat dari segi credibility hukum lah. Kan? Macam tu. Baik, bila dah selesai macam ni, barulah kita pecahkan kepada tadi RM 40,000 yang ditinggalkan oleh Juruselam tadi, bahagikan dengan 12. Maka kita akan dapat satu bahagian berjumlah RM 333. Okey. Itu satu bahagian daripada 40,000 yang dipecahkan kepada 12 bahagian. Jadi 333 ini barulah kita darabkan dengan saham masing-masing yang dimiliki oleh isteri, ibu dan juga saudara perempuan, dan juga Baitul Mal untuk mengetahui berapakah nilai yang daripada 40,000 ni. Barulah selesai cerita dia. Ni kita berhenti sampai kat ni je ni, sebab kita tak nak panjangkan lah pengiraan tu. Boleh buat sendirilah lepas ni, kan. Macam tu. Selesai. Jadi itu ni soalan ni kita tinggal dulu. Okey. Jadi selesailah tentang golongan yang mendapat 1/6. Okey. Okey. Jadi maknanya kita dah mengulas semua orang-orang yang mendapat bahagian fardu, yang mana kita dah bincang sebelum ni, bermula daripada 1/2, separuh daripada 1/2, 1/4, separuh 1/4, 1/8. Kemudian 2/3, separuh daripada 2/3, 1/3, separuh daripada 1/3, 1/6 ini. Okey. Jadi pertemuan akan datang kita akan cuba ulang kaji sikit, kan. Apakah syarat-syarat, kan, golongan-golongan yang mendapat bahagian fardu tadi, iaitu bermula daripada 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan juga 1/6 ini, kan. Kemudiannya barulah kita masuk sikit perbincangan tentang bahagian yang seterusnya, iaitu bahagian kedua, waris yang menerima selepas menerima bahagian fardu ialah bahagian asobah. Di mana dalam bahagian asobah ni kita akan tengok ada 3 jenis bentuk asobah.
Iaitu asabah bin nafsi, yang mana penerimanya adalah lelaki sahaja. Kemudiannya asabah bil ghairi, di mana golongan perempuan yang mendapat asabah disebabkan adanya saudara lelaki mereka. Ada 4 orang. Okey, dan akhir sekali ialah asabah ma'al ghairi, orang perempuan yang menghabiskan baki. Kan, biasa kita dengar orang lelaki je yang menghabiskan baki. Kalau orang biasa-biasa tak tahu tentang faraid ini, dia akan kata orang lelaki je bagi asabah ni. Tapi sebenarnya ada golongan perempuan, iaitu terdapat 2 orang perempuan yang boleh menghabiskan baki walaupun dalam keadaan tidak ada lelaki masa tu. Okey, dengan syarat-syarat mereka. Jadi selepas tu barulah selesai tajuk perbincangan bahagian level asas kita untuk faraid ini. Jadi saya rasa cukup sekadar tu dulu, kan. Ada soalan tadi tak? Ya, kita buat dulu soalan yang kita post dalam WhatsApp tu, cuba buat dulu. Nanti kalau katakanlah berjaya jawab, tak apa, alhamdulillah. Kalau tidak, kita akan buat ulasannya dalam pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Jadi kita jumpa lagi pada masa akan datang. Aku lebih matas ma'am, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.